Allah Azza wa Jal apabila mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diutuskan untuk menghubungkan urusan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia sesama manusia. Duribat alaihimuz zillah, dipukul, dikenakan kepada Bani Israel itu kehinaan. Yang menyelamatkan mereka ialah hablun minallah dan hablun minan nas. Hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka sesama manusia. Dalam membolehkan hubungan sesama manusia itu berjalan dengan baik, manusia memerlukan pemimpin ataupun orang yang mentadbir urusan mereka dengan cara yang baik. Maka agama bukan saja menitahkan supaya kita melantik imam salat yang tahu bagaimana mengendalikan salat dengan baik. Diperintahkan untuk kita memastikan orang-orang yang memegang jawatan, yang mentadbir dan memimpin kita di kalangan mereka yang berkelayakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak untuk memikulnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah memberikan kurniaan dengan memberikan pengajaran, nasihat kamu dalam hal ini, dalam hal kepimpinan, supaya kamu melantik yang layak. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah Allah menyatakan lantik pemimpin yang layak dan pemimpin itu berhukum dengan cara yang adil, barulah Allah mendatangkan firman-Nya yang berikut ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'ala Allah, ta'ala Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Tanpa Allah mengulangi perkataan taat, tetapi Allah menyatakan dan, yakni ketaatan kamu kepada pemimpin berkaitan kepada ketaatan kamu kepada Allah dan Rasul, dan pemimpin yang kamu taat itu didahului dengan pemilihan ataupun orang yang layak yang telah kamu pilih untuk memegang kedudukan berkenaan. Kemudian Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, kembali kepada Allah dan Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah yang lebih baik penyudahannya.
sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Untuk membolehkan pemimpin yang baik yang dilantik, Al-Quran memberikan panduan. Antaranya di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, apabila gadis itu menasihati bapaknya supaya mengambil Nabi Musa bertugas, dia menyebut satu perkataan yang penting yang telah menjadi rujukan para ulama di dalam as-siyasatus syar'iyyah, di dalam politik Islam, yaitu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau mengambil untuk bertugas, untuk diupah, untuk diberikan kerja, al-qawiyul amin, yang kuat, yakni yang berkeupayaan, dan al-amin, yang amanah. Kerana manusia ini jika dipilih yang pandai, kuat, ataupun mampu menjalankan tugas tetapi tidak amanah, maka ia akan menyebabkan penyelewengan. Jika diberikan kepada yang amanah tetapi tidak berkeupayaan, maka ia akan menyebabkan kegagalan. Dan itulah yang berlaku kepada kehidupan manusia. Apabila mereka dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai keupayaan, kebijaksanaan, tetapi tidak mempunyai amanah, harta negara, harta kepimpinan, harta rakyat, harta awam akhirnya musnah disebabkan amanah yang dilanggar. Jika dilantik orang yang amanah tapi tidak mempunyai keupayaan dalam kepimpinan, negara tidak berkeupayaan, negeri tidak berkeupayaan melangkah ke hadapan, apa yang dirancang tidak berupaya dijalankan, apa yang difikirkan tidak mungkin dapat dilaksanakan, bukan kerana dia tidak amanah, tapi ia tidak berkeupayaan dalam perancangan dan keupayaan memimpin dan mengatur pengaturan yang baik. Maka Al-Quran menyebut inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Nabi SAW di dalam memastikan umat itu dipimpin oleh yang layak, dipimpin oleh mereka yang layak, baginda SAW tak lantik sekalipun orang yang baginda sayang jika ia tidak layak. Apabila Abu Dzar yang Nabi sebut malaikat, orang yang Nabi puji kedudukannya, ahli langit memuji Abu Dzar, kesolehannya. Apabila Abu Dzar melihat Nabi melantik ramai orang, termasuk yang baru masuk Islam pun ada yang Nabi beri jawatan, dia bertanya, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Wahai Rasulullah, kenapa tak lantik saya? Nabi SAW daraba ala mankibi, kata Abu Dzar. Nabi tepuk bau Abu Dzar. Ni orang yang Nabi sayang. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, engkau dhaif, engkau lemah. Bukan ia lemah iman, lemah kepimpinan. Engkau lemah, sedangkan jawatan ini adalah amanah, dan jawatan ini pada hari kiamat merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan kewajipan yang ada padanya. Demikianlah Nabi SAW mengajar kita tentang jawatan, mengajar kita di dalam pemilihan kepimpinan. Ia bukan soal seronok bergembira di musim memilih ketua ataupun pemimpin sekadar untuk kita bersuka-suka memilih orang yang kita gemari dan suka. Ia adalah merupakan tanggungjawab
yang Allah Subhanahu wa taala tanya bagi setiap mereka yang menyatakan pemilihan ataupun diberi peluang untuk memilih pemimpin. Jika kita silap dalam kepimpinan, akan menyebabkan rosaknya negara dan kerajaan. Sayyidina Umar bin Khattab di dalam riwayat-riwayat tarikh, ketika dia melihat bagaimana tentera Islam yang begitu ramai membawa pulang harta daripada Parsi yang jauh pulang ke Madinah. Tidak ada orang-orang yang mencuri sama ada gelang emas Maharaja Parsi ataupun mahkotanya ataupun apa-apa. Ribuan tentera dengan begitu jujur semuanya menghimpunkan harta-harta itu di hadapan khalifah. Omar kagum. Kata Omar, mereka ini benar-benar amanah. Mereka yang mendengar Omar menyatakan itu menyebut, innaka adaital amanata ila Allah fa'addu ilaikal amanah. Mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, engkau telah menunaikan amanah engkau kepada Allah, maka rakyatmu juga menunaikannya. Disambut oleh Ali bin Abi Talib. Kata Ali, afafta fa'afu walau rata'ta la rata'u. Engkau itu iffah, sebagai pemimpin engkau tidak ambil yang haram. Demikianlah rakyatmu. Jika engkau itu bermewah-mewahan mengambil yang salah, demikian mengambil yang haram, maka rakyatmu juga demikian akan melakukannya. Maka kita tahu barah, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan berbagai yang berlaku di dalam berbagai-bagai masyarakat dalam dunia ini, sebahagian besarnya disumbangkan oleh sikap pemimpin atasan itu sendiri, yang apabila masyarakat itu hendak diubah dan dibaiki dalam sejarah manusia keseluruhannya, menjadi sukar, sehinggalah mereka menukar orang-orang yang saleh dan baik menguruskan urusan mereka. Apabila seorang wanita bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semasa zaman beliau menjadi khalifah, ma baqauna ala hadzal amri salih alladhi ja'ana Allahu bihi ba'dal jahiliyah. Sampai bila kita akan duduk dalam keadaan yang baik ini yang Allah bawa kepada kita selepas jahiliyah ni? Wanita ni tanya Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, baqaukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum. Akan terus rakyat ataupun kamu berada dalam keadaan yang baik itu selagi mana beristiqamah, lurusnya kepimpinan kamu. Wanita ni bertanya Abu Bakar, wamal a'immah, siapa dia imam-imam kepimpinan ini? Kata Abu Bakar, amakani liqaumiki ru'usun wa ashraf ya'murunahum wa fayuti'unahum. Takkah ada di dalam kamu pemimpin, ketua-ketua yang menyuruh dan kamu taat kepada mereka? Qalat bala, ya ada. Fahum ulaika 'alan nash, itulah mereka. Kalau mereka itu lurus, negara akan lurus. Jika mereka itu bengkang-bengkok, maka negara akan bengkang-bengkok. Sidang Jumaat dan kaum muslimin, ini adalah soal penting di dalam agama. Kita semua bertanggungjawab terhadap siapa yang kita pilih di dalam hidup ini. Jika kita tidak memikirkan soal kejujuran, amanah dan kualiti orang-orang yang berkuasa, maka kita akan membawa kehancuran bukan kepada mereka yang berkuasa,
bahkan kepada diri kita sendiri. Dan hal ini bukan soal politik jalanan. Ia merupakan tanggungjawab yang disebut dalam agama. Maka setiap kita bertanggungjawab memastikan negara kita, masyarakat kita dipimpin oleh orang-orang yang berkualiti di dalam kepimpinannya. Amanah, tidak merupakan orang-orang yang menyalahguna kuasa, mengambil harta dengan cara yang salah, merosakkan peruntukan negara. Sesiapa yang terlibat memilih orang-orang yang demikian, siapapun ia, dari golongan mana pun lambangnya, ia termasuk di dalam firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebut di dalam hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Maksudnya Nabi menyatakan, sesungguhnya seorang hamba Allah bercakap dengan satu kalimah yang Allah redha, yang dia pun kadang-kadang, yang dia pun masa cakap pun tidaklah begitu melihatnya begitu penting ataupun terlalu terfikir begitu besar, tapi kalimah itu Allah redha. Dia cakap kerana Allah, tanpalah bersusah payah untuk dia cakap, sambil lalu dia bercakap, tapi Allah redha. Kerana kalimah itu, kata Nabi SAW, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat dia beberapa darjat, kerana kalimah itu Allah redha. Wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah, dan ada hamba yang bercakap daripada kalimah yang Allah murka, la yulqi laha balan, dia pun tak terfikir, dia ingat sambil-sambil je, biarlah, suka-suka dia cakap. Yahwi biha fi jahannam, kerana kalimah itu dia dicampakkan jatuh ke dalam neraka jahannam. Para ulama hadis menyatakan kalimah itu ialah kalimah yang menyebabkan orang-orang, kalimah yang membawa ke neraka jahannam, walaupun sepatah kalimah, ialah kalimah yang menolong orang-orang yang zalim sehingga menzalimi orang lain. Marilah kita semua menyadari tentang apa peruntukan yang ada di tangan kita, tanpa kita melihat kepada siapa kawan kita atau lawan kita, tetapi memastikan siapa sahaja yang kita pilih di dalam kehidupan kita ini, yang kita berikan jawatan kepadanya, tidak menyebabkan berlakunya kezaliman dan kemusnahan kepada negeri orang Islam dan negara orang Islam, ataupun negeri dan negara yang rakyat di dalamnya terdiri daripada pelbagai manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, yang memerlukan keadilan, amanah dan kejujuran di dalam menguruskan tanah air yang kita cinta ini.